Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. فَإِنْ كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ سُمِّيَ اسْتِعَارَةً لِأَنَّهُ اسْتُعِيرَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ lil musyabbahi. Baik. Qala al-musannifu, maka jika adalah alaqatuhu ay alaqatu al-majazil murakkabi, jika adalah alaqahnya, yakni alaqah majaz murakkab, al-musyabahata ialah musyabahah. Musyabahah tu berlaku di antara apa? Di antara makna asli dengan makna ghairi asli. Di antara makna asli dan makna ghairi asli. Dah tu? Maka makna ghairi asli tu kena kepada apa? Kena kepada musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah. Ada tu? Makna ghairi asli itulah yang akan dipakai nanti apa? Oleh lafaz musyabbah bih. Kerana kita belajar dalam isti'arah, lafaz musyabbah bih memakai makna musyabbah. Tashbih mesti lawan dia. Tashbih mestilah lawan dia. Jadi maknanya makna musyabbah itu adalah makna ghairu asli yang akan dipakai oleh apa? Lafaz musyabbah. Jadi al-musyabbahata, tulis itu, tulis pada al-musyabbahata tu, yakni baina al-ma'na al-asli wal ma'na ghairil asli. Bainal ma'na al-asli wal ma'na ghairil asli. Dia kena wal ma'na ghairil asli. Boleh? Fal awwalu huwa al-mushabbahu والثاني هو المشبه به. فالأول sambung lagi, هو المشبه والثاني هو المشبه به. هو المشبه به. Jadi cerita kita sama sahaja seperti isti'arah dulu. Cuma bezanya kita lah ni duduk dalam bentuk murakkab. Jadi tak bolehlah kita nampak di dalam majaz murakkab kita duduk nampak lagi lafaz dengan lafaz. Walaupun musannif ni bila dia kata li'annahu ustu'iral lafzu, nampak macam satu lafaz. Sekarang ni kita duduk kecek pasal murakkab. Faham eh? Kita duduk kecek pasal murakkab. Jadi surah dia lagu mana? Surah dia kita kata macam seperti mana dululah.
Okey, ni jumlah. Ada tu akan jadi ayat. Ayat ni tadi mungkin ada ayat lain, mungkin ada perkataan lain lagi selepas dia. Lalu ditashbihkan. Contoh ni isti'arah tasrihiyah. Maka kalau isti'arah tasrihiyah, lafaz dia tu tadi, perkataan-perkataan dia tu tadi duduk pada malfuz. Betul tak? Kalau duduk pada apa? Ma'kul. Betul tu? Duduk pada mana benda tu dipikirkan dengan akal saja, maka dia adalah isti'arah makniyah. Tapi tetap saja apa? Tetap saja isti'arah tu berlaku daripada musyabbah bih kepada musyabbah. Jelas? Baik, jadi sekarang ni kita buat dulu misal kepada isti'arah tasrihiyah. Hanya nak terang surah sahaja. Nak tambah kata sini ni kita kena tambah surah di antara musyabbah kita akan duduk dalam bentuk murakkab. Faham tak? Jangan kita nampak dia seperti dulu. Contoh kita kata Zaidun kal asadi. Jaa asadun. Jaa asadun ilal fasli, masalah. Maka kita sudah tahu bahawasanya dia tu tadi berlaku isti'arah, betul tak? Tapi isti'arah ni tadi bentuk dia lah lafzun wahid. Dia bukan murakkab. Adapun sini dia mesti apa? Dia mesti murakkab. Nama lagi majaz murakkab. Tidak kayak gitu? Jadi dia bukan bentuk satu lafaz lagu ni, bukan. Cuma cerita dia sama. Contoh asadun hari tu, maknanya sin ini malfuz, sin ini apa? Ma'kul. Ada tu? Baik, maka jaa asadun, gapo musyabbah dia? Rajulun syuja'. Ataupun kita kata, kita ambil rajulun syuja' sini. Rajulun syuja' selalu. Ada tu? Rajulun syuja' ni adalah apa? Jadi musyabbah berlaku daripada mana ke mana? Musyabbah berlaku daripada rajulun syuja' kepada asad. Isti'arah pula berlaku daripada asad kepada rajulun syuja'. Tidak kayak gitu? Nampak baik? Baik, rajulun syuja' ni tadi, adakah dia murakkab isnadi? Tebah ada mari. Dia murakkab sah? Dia murakkab ke apa? Wasfi, tapi dia bukan murakkab isnadi. Yang kita nak sini adalah murakkab isnadi. Murakkab al-murakkab al-isnadi. Ada tu? Yang nama lain dia kita sebut juga dengan jumlah. Murakkab ke tak dia? Murakkab ke tak rajulun syuja'? Murakkab. Jumlah ke tak dia? Tak bukan jumlah. Jadi maknanya dia ni min qabilil mufrad. Mufrad yang lawan ke tak murakkab isnadi tadi. Baik. Maka sekarang ni tashbih ini berlaku daripada lafaz yang bukan murakkab isnadi dengan lafaz yang bukan murakkab isnadi. Faham? Jelas tak tu? Adapun dalam ni, dalam isti'arah ataupun dalam majaz murakkab ni, dalam majaz murakkab, surah dia adalah apa? Ini isti'arah apa ni? Isti'arah tasrihiyah at-tamsiliyah lah dah. Tamsiliyah. Jangan lupalah. Maknanya kita cerita dah. Baik, jadi murakkab isnadi yang akan jadi musyabbah ni, yang akan jadi musyabbah bih ni, dia ditashbihkan, berlaku tashbihnya itu daripada apa? Daripada satu musyabbah yang juga duduk dalam bentuk apa? Juga duduk dalam bentuk al-murakkab al-isnadi juga. Faham? Yang juga dia tu tadi adalah jadi musyabbah bih pun dalam bentuk murakkab isnadi, musyabbah pun dalam bentuk murakkab isnadi. Faham? Dia bukan mufrad dengan mufrad macam dulu. Kalau dia mufrad macam dulu, dia masuk dalam majaz fil mufrad. Faham? Jadi tashbih akan berlaku daripada mana? Tashbih akan berlaku daripada bawah kepada atas. Inilah tashbih. Cara tu? Inilah tashbih. Isti'arah pula akan berlaku daripada mana? Daripada atas kepada bawah. Inilah isti'arah. Ataupun seperti mana kita maklum, boleh juga kita panggil lafaz musyabbah bih tadi tu dengan yakni musta'ar. Ya tak? Ini konsep dia, kena faham balik. Jelas? Nampak? Baik. Jadi ingat, dia adalah murakkab dengan tak boleh warna ni. Dia mesti murakkab dengan murakkab. Dia bukan macam dulu. Ni kena ingat malik hak ni. Tanda dulu hak ni. Surahkan malik dulu hak ni.
supaya kita masuk dalam apa ni, kita nampaklah macam mana cerita isti'arah dia. Faham tak? Dan kita kena ada soal lagi bila kita sebut isti'arah mabniyatun ala tashbih, sah? Jadi kita kena ada soal lagi Ustaz Amin yang kita panggil dengan wajhu syabah. Kerana tashbih itu mesti ada apa? Mesti ada musyabbah, mesti ada musyabbah bih, mesti ada adatut tashbih, dan mesti ada apa? Wajhu syabah, walaupun tidak disebut. Isu ada dengan isu disebut itu cerita yang berbeza. Faham tak? Dia tidak disebut, maknanya dia ada tak? Ada pada takdir. Ada pada takdir. Kerana kita tidak mulahazah tashbih kalau tak ada adatut tashbih, betul tak? Faham tak? Yang ni kita bayangkan dia ada. Sebab tu kita boleh mulahazah juga tashbih. Kerana ada dia hanya pada bayangnya, hanya ada fikiran, hanya ada pada Baik, benda yang kita kena faham lagi dalam masalah tashbih ni ialah apa? Wajhu syabah mana? Yang anak sebut 2-3 kali kemarin, tambah ada beza di antara murakkab mufrad dengan muta'addid. Ada tu? Muta'addid. Tak apa, hak tu jangan risau lagi. Hak ni dulu. Faham? Hak penting sekali kita nampak musyabbah bih dalam bentuk murakkab, musyabbah juga dalam bentuk murakkab, yakni murakkab isnadi. Boleh tu? Dan berlaku tashbih dan isti'arah tadi bainal murakkab wal murakkab. Jelas dah tu? Nampak tak? Habis. Anda malik tu. Sebenarnya yang lama. Okey, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat alaqatuhu al-musyabahata, ini musyabbah tu tadi terbina daripada makna asli, antara makna asli dan makna ghairu asli. Fal awwalu, maka yang pertama tadi kena kepada siapa? Makna asli itulah. Maka makna asli itu kena kepada fal awwalu balik tu dia kena musyabbah bih. Sah? Mau je baca mula dah baik. Huwal musyabbah bih. Fal awwalu huwal musyabbah bih, gitu. Sebab dia lah makna asli. Tidak gitu? Dia lah makna asli. Tanda-tanda balik. Tambah bih, patut buat bih ya. Okey? Fal awwalu ay fal ma'nal asliyu huwal musyabbah bih. Faham tu? Wathani ay wal makna ghairul asli huwal musyabbah. Nampak tak cerita dia lagu mana berlaku? Taib. Bainat tarafaini ay bainal musyabbahi wal musyabbahi bih. Bainal musyabbahi wal musyabbahi bihi. Bainat tarafaini ay bainal musyabbahi wal musyabbahi bihi. Kena tambah lagi. Alladzaini huma murakkabani.
isnadiyani. Boleh? Bainal musyabbah at-tarafaini ay bainal musyabbahi wal musyabbahi bihi alladzaini huma murakkabani isnadiyani. Murakkabani isnadiyani. Maknanya pada sini dua taraf seperti mana kita tambah tu Ustaz Kamil, musyabbah dan musyabbah bih mestilah apa? Dua-dua tu murakkab isnadi. Maknanya kalau bukan murakkab isnadi dia tak termasuk dalam surah apa? Majaz murakkab. Faham tu? Dia tak masuk dalam surah majaz murakkab kerana majaz murakkab itu terbina daripada apa? Murakkab isnadi dengan murakkab isnadi. Faham tu? Bersalahan dengan sebab tu kita kena faham balik. Mungkin ada rahsia-rahsia yang kita tak dapati dengan secara kuat lagi. Kenapa musannif mendahulukan perbahasan isti'arah barulah perbahasan tashbih. Faham tu? Tapi kalau kita belajar perbahasan tashbih, kita akan jumpa bahawasanya tashbih ini musyabbah dan musyabbah bih dia dan juga wajhus syabah ada tiga keadaan. Pertama, musyabbah ada tiga. Gapo? Mufrad, murakkab, muta'addid. Musyabbah bih pun ada tiga. Mufrad, murakkab, muta'addid. Faham tu? Wajhus syabah pun ada tiga. Mufrad, murakkab, muta'addid. Itu dalam perbahasan tashbih lah. Boleh? Baik, tapi bila kita sebut majaz murakkab, yang kita naknya hanya satu sahaja, yakni musyabbah pun murakkab, musyabbah bih pun murakkab, wajhus syabah pun murakkab. Cuma sekarang ni tugas kita ialah membezakan murakkab tu lagu mana. Kita nampak molek murakkab tu lagu mana. Yang syarah akan sebut nanti dengan lafaz apa? Dengan lafaz maka na wajhus syabahi fihi hay'atun muntaza'atun min iddati umurin. Belakang mana? Musannif akan sebut apa? Wajhus syabah dia tu tadi ialah hay'ah muntaza'ah min iddati umurin. Jadi kebanyakan kita tak boleh nak beza di antara muta'addid dengan murakkab. Faham tak tu? Jelas tak tu? Jadi faham molek majaz murakkab, yang kita nak dalam majaz murakkab ialah apa? Musyabbah dia, musyabbah bih dia, wajhus syabah dia ialah murakkab. Faham tu? Murakkab. Dalam bentuk murakkab. Boleh? Baik. Adapun dalam tashbih, kama nabbahna tadi, musyabbah itu ada tiga. Mufrad, muta'addid, murakkab. Musyabbah bih pun boleh jadi ada tiga. Mufrad, muta'addid, murakkab. Wajhus syabah pun ada tiga. Apa? Mufrad, muta'addid dan murakkab. Faham tak tu? Jadi perlu kita beza molek hak ni. Boleh? Perlu kita beza molek. Baik. Qala al-musannifu baina at-tarafaini ay baina al-musyabbahi wal musyabbahi bihi alladzaini huma, yang bermula keduanya itu ialah apa? Murakkabani isnadiyani. Ialah dua-dua murakkab isnadi. Jelas? Jadi pihak sini kalau dia tu murakkab dan bukan isnadi, dia tak termasuk dalam majaz murakkab. Dia boleh jadi masuk dalam majaz mufrad, boleh jadi tak berlaku majaz pada dia aslan. Faham tu? Boleh jadi tak berlaku majaz aslan. Faham tu? Contoh majaz mufrad itulah rajulun syuja', dia murakkab. Boleh tu? Tapi dia bukan murakkab isnadi. Maka dia masuk dalam masalah majaz mufrad, yakni masuk dalam isti'arah mufrad. Bukan isti'arah tamsiliyah walaupun dia sudah murakkab. Faham tak tu? Jelas dah? Baik. Adapun wajh syabah nak takhirkan dia perbahasan, kita nak faham molek murakkab yang ada dalam wajh syabah tu tadi, adakah kita nak dengan makna isnadi juga ataupun murakkab yang lain? Faham tak tu? Tengok perhatian yang sebut tadi, wajh syabah, musyabbah dan musyabbah bih dalam bab majaz mufrad, majaz murakkab kita nak dalam bentuk murakkab. Anda tak sebut isnadi. Ketika anda hipung ketiga, anda tak sebut isnadi. Ketika anda hipung ketiga di antara musyabbah, musyabbah bih dan wajh syabah, anda tak sebut isnadi, anda sebut murakkab. Sah? Tu tambih tu. Tapi ketika anda himpun ke musyabbah dan musyabbah bih, anda sebut mana?
murakkab isnadi. Berarti molek lafaz kita guna. Boleh? Perhati molek. Hatta pemilihan lafaz dalam ta'lim kena kira molek. Jangan mudah. Jangan cakap nak mengajar ya. Mengajar ni adalah apa? Ilmu dengan memindahkan ilmu. Jadi kita kena usaha molek. Bismillahirrahmanirrahim. Li'an summiya isti'aratan. Okey, sekarang ni musannif kata dinamakan, nak kecek pula pasal isti'arah sikit. Musannif dah cerita dah dulu bakpa dalam majas mufrad isti'arah dipanggil isti'arah. Dan kita dah tahu dipanggil isti'arah pada lughah isti'arah makna apa? Pinjam. Uridu an asta'ira al-kitaba. Kita pergi rumah orang kan, apa kita sedar? Pinjam kitab dalam bahasa Arab kita kata uridu an asta'ira al-kitaba. Asta'ir maknanya meminjam, aku meminjam. Boleh faham? Jadi bila kita kata summiya isti'aratan, seolah-olah ada pinjaman yang berlaku. Nanti kita katakanlah surah pinjaman di dalam majas murakkab ni sama ke tak dengan surah pinjaman di dalam majas mufrad. Kita pergi dulu. Summiya isti'aratan, dinamakan dia mana? Dia al-majas al-murakkab alladhi alaqatuhu al-musyabahah. Tanda maliklah summiya dalam dhamir summiya sebut itu. Ini al-majazu al-murakkabu alladhi alaqatuhu apa? Al-musyabahatu. Dinamakan apa? Dinamakan isti'aratan tamthiliyatan lah. Dia ada sambungan lagi tu. Dinamakan isti'arah tamthiliyah. Jadi sekarang ni musannif nak terai dulu bapa panggil isti'arah. Lepas tu dia kata bab panggil tamsili dia. Tapi khulasah dia apa yang kita kena faham ialah jika majas murakkab itu berlaku menggunakan dengan bukan makna asal. Jika majas murakkab itu digunakan bukan dengan makna yang wudi'alahu, maka dia tu tadi kita kena tengok sama ada majas tu tadi ialah apa? Alaqah dia musyabahah ataupun ghairul musyabahah. Kalau alaqah majas murakkab yang berlaku guna makna bukan asal tadi ialah apa? Musyabahah, maka kita panggil isti'arah tamthiliyah. Isti'arah tamthiliyah. Jadi bahas ini menamakan dengan isti'arah tamthiliyah. Ada beza tak dengan isti'arah dulu? Ada beza tak pada hakikat dia? Ada beza. Sudut mana beza? Yakni sudut hakikat diri benda. Isti'arah yang dulu dia melibatkan satu lafaz dengan satu lafaz. Yakni lafaz yang bukan murakkab isnadi. Itu lebih tegas kita sebut. Adapun isti'arah di sini samanya hanya pada sudut cara dia buat, cara binaan isti'arah. Maka akan ada ijra'at dan sebagainya, sama sebutin. Tapi pada hakikatnya benda berbeza. Kerana sini berlaku pada murakkab isnadi. Ceritanya sama, tapi apa? Diri benda berbeza. Faham tak? Faham tak? Diri benda berbeza. Jelas tak Safi? Nampak? Di sana kita tengok pada lafaz yang bukan murakkab isnadi, sini kita tengok dengan lafaz yang murakkab isnadi, yakni jumlah. Dia berlaku di antara jumlah dengan jumlah. Faham tak? Cuma tengoklah pula nak namakan dia isti'arah nak namakan dia dengan isti'arah apa? Tamsiliyah ataupun nak panggil dia dengan semata-mata majas murakkab. Setengah ulama dia panggil dengan majas murakkab, majas mursal murakkab. Boleh. Kalau hak alaqah dia ghairu musyabahah. Dan mari kita sebut dah sikit, tak ada nama khusus bagi dia. Faham tak? Baik. Li'annahu, sekarang ni kita masuk dulu elak kepada pertama. Bapa dia dipanggil juga dengan isti'arah. Li'annahu, kerana bahawasanya ia mana? Al-majaz al-murakkab alladhi alaqatuhu al-musyabahatu ni. Dhamir balik sama seperti mana summiya tadi. Dhamir yang sama seperti summiya. Ustu'ira al-lafzu, dipinjamkan lafaz
ad-dallu 'alal mushabbahi bihi, yang menunjukkan kepada makna musyabbah bih. Pada tu lafaz yang menunjuk kepada makna musyabbah bih, lafaz tu kita panggil apa? Musta'ar. Tidak gitu? Kita panggil musta'ar. Makna musyabbah bih kita panggil apa? Musta'arun minhu. Tidak gitu? Makna musyabbah kita panggil apa? Musta'arun lahu. Lafaz musyabbah kita panggil apa? Dalul musyabbah. Tidak gitu? Ataupun al-lafzu ad-dalu 'alal musyabbah. Tidak gitu? Baik, khalas, kita dah selesai dah masalah tu. Cuma perlu ana tambah sekali lagi, kama nabbahna fil awal, bahawasanya al-lafzu sini bila kita sebut lafaz mutabadil, kita dia duduk dalam bentuk mufrad. Sebab apa? Bina'il lafaz lah ni dia mufrad. Tidak gitu? Baik, kita dah tambah tadi. Boleh ke tak kita panggil dalam majaz murakkab dia berlaku di antara mufrad dengan mufrad? La. Jadi bahasa ini kena tambah pada lafaz ini. Kena tambah. Kita katakan al-lafzu ay al-murakkabu tarkiban isnadiyan. Ada tu? Al-murakkabu al-lafzu ad-dalu 'ala musyabbah, ay al-lafzu ay al-murakkabu tarkiban isnadiyan. Jelas tak tu? Kerana dipinjamkan lafaz murakkab isnadi yang menunjuk kepada makna musyabbah bih tu. Maknanya sini bah ni kita akan jumpa begini. Ini musyabbah bih sah? Ini musyabbah. Betul? Dalam musyabbah bih ni, ini lafaz musyabbah bih. Lafaz musyabbah bih ni dia akan ada makna. Lafaz yang menunjuk kepada makna ni dia tu murakkab. Jelas? Begitu juga musyabbah. Musyabbah ni tadi kita sebut dia murakkab. Dia juga menunjuk kepada suatu makna. Jelas tak? Dia juga menunjuk kepada suatu makna. Nampak tak? Jelas, ingat mat itu. Jadi dia tasbih ni berlaku di antara musyabbah yang murakkab dengan musyabbah bih yang murakkab. Boleh tak? Tinggal lagi sini anak nak tambah pada. Ingat tak kita sebut tadi? Wajhus syabah. Lagu mana kita nak bezakan dia? Sebab tu dia kata al-lafzu ad-dallu 'alal mushabbahi bihi lil musyabbah. Jelas tak? Nampak? Alhamdulillah. Sami macam nak tanya? Tak ada? Tamsiliyatan ad-dallu 'alal mushabbahi bihi lil musyabbah. Lil musyabbah takdirkan skala lid-dilalati 'alal mushabbahi, ay 'alal makna al-musyabbah, makna mushabbahi. Takdir gitu. Lid-dilalati 'ala makna al-mushabbahi. Lid-dilalati 'ala makna al-mushabbahi. Jelas? Qala al-musannifu tamsiliyatan. Sifatlah kalau nisbah matan enggak sifat kepada isti'arah, sifat kepada isti'arah. Dia kalau wakah gitu macam ada lagi nak ya tak? Begitu. Nisbatan litamsil, ini hal lah. Nisbatan litamsil ay mansuban. Mansuban takdir itulah. Kerana hal ni mesti duduk dalam isim wasaf. Nisbatan ay mansuban tamsil. Jadi tamsiliyah ni jamik ke mushtaq bagi tak dia nak terai. Hak ikut kelah. Gapo? Hilyatul lubbil masun ana terai. Setiap isim yang masuk yang nisbah semuanya jamid. Cuma jamid yang ditakwil kepada mushtaq. Oleh kerana dia tu jamid yang ditakwil kepada mushtaq, kerana itulah dia boleh menjadi na'at dan sifat. Faham tu? Sebab tu kita kena tahu juga. Faham? Di sana ada mushtaq yang tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi sifat juga. Dalil contohnya apa? Contohnya isim zaman dengan isim makan. Boleh tak menjadi sifat? Tak boleh. Dia mushtaq ke tak? Dia mushtaq. Sebab tu kita kena nampak jamid ada dua. Jamid yang ditakwil kepada mushtaq, jamid yang tidak ditakwil kepada mushtaq, seperti lafaz asadun dan sebagainya. Maka asadun tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi sifat.
Kalau hak kita mulahazah dia tu jadi ay al-musyabbah, itu cerita lain. Faham tak? Satu lagi jamid yang ditakwil dengan makna mustaq. Seperti mana ya nisbah. Faham tak tu? Begitu juga apa? Begitu juga mustaq. Mustaq yang dia tu dalam masa yang sama isim wasaf, itu baru boleh jadi sifat. Adapun mustaq yang bukan isim wasaf, dia tak boleh jadi sifat. Jelas? Nampak tak tu? Kena nampak molek. Qala al-musannifu tamsiliyatan. Sebab tu dia boleh jadi naat dan sifat. Nisbatan litamsili. Nisbah ay mansuban litamsili. Dinisbahkan dia tamsiliyah itu kepada tamsil. Gapo tamsil? Ni kalau Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, dia membezakan di antara tamsil dan tashbih. Tabaan laisa mahalluna, tapi nak cerita ada beza di sisi al-imam gapo di antara tamsil dan tashbih. Bahkan dia buat satu bab yang besar untuk terai benda ni saja. Jelas? Apa itu tamsil? Wa huwa tashbihu mutlaqan. Dan bermula ia mana? Tamsil itu. Gapo tu tamsil? Tamsil tu tadi ialah at-tashbihu mutlaqan. Boleh? At-tashbihu mutlaqan. Apa makna mutlak? Jelas? Sebab tu al-imam dalam apa? Dalam tashbih. Okey ke? Okey, so kita jawab azal dulu. Lepas tu kita terai makna mutlaqan. Kita nak terai makna mutlaqan molek. Faham bapa al-imam Abdul Qahir membezakan di antara tashbih dan tamsil. Fadal. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجتنا إلى الرفيع وأشرف محمد لله الحمد إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Qala mutlaqan. Mutlaqan. Tulis pada mutlaqan dulu. Sawa'un kana wajhu syabahi murakkaban am la Hello? Ataupun tidak. Mutlaqan ni makna dia sama ada wajah syabah kepada tashbih tersebut ialah murakkab ataupun tidak. Ialah murakkab ataupun tidak. Bermakna apa? Wajhus syabah ini ada beberapa bentuk. Bermakna wajhus syabah itu ada beberapa bentuk. Dan kita telah tambah tadi, setiap daripada musyabbah, musyabbah bih dan wajhus syabah ialah ada 3 surah. 3 surah ni dia berlaku pada majaz mufrad. Adapun pada majaz murakkab dia hanya berlaku pada 1 surah. Boleh nak gambar ni? Ambil gambar. Baik, tengok balik. Kalulah kita boleh buat satu gambar aja. Moga-moga membantulah dah. Mula-mula kita buat majaz mufrad. Majaz apa? Mufrad.
Jadi majaz mufrad ni tabaan kita kaedah kita al-isti'arah, majaz ini kita nak isti'arah ya dulu dah. Kena tambah ni. Kerana bila sebut majaz mufrad, majaz mursal pun masuk sah. Kita nak majazu al-isti'arati al-mufrad. Sifat kepada majaz. Okey? Kita kemah belaka dah pada sudut apa? Pada sudut al-isti'aratu mabniyatun ala tashbih. Betul? Maka oleh kerana dalam majaz mufrad, majaz murakkab, dia menitik beratkan juga, yakni dia mentambihkan juga masalah wajhus syabah. Tidak ada tu tashbih. Jadi kita bahas wajhus syabah sahaja. Ada tu tashbih di sini. Dia tidak memberi kesan apa-apa. Melainkan hanya kedudukan siapa musyabah, siapa musyabah bih. Ingat, ada tu tashbih, dia tidak memberi kesan apa-apa dalam ayat, melainkan apa? Pada dua sudut, pada dua perbahasan sahaja. Pertama, bila ada tu tashbih, dia akan jadi kurang makna dia. Bila tak ada tu tashbih, dia semakin kuat. Ingat, tashbih yang tak ada tu tashbih, dia lagi kuat. Sebab tu dia panggil tashbih muakkad. Tak ada tu? Tashbih muakkad. Tashbih yang tak ada tu tashbih. Zaidun asadun fi syuja'ati. Zaidun asadun fi syuja'ati. Ada tu tashbih? Ada tak? Tak ada tu tashbih. Maka nama tashbih tu tashbih muakkad. Okey? Baik. Jadi ada tu tashbih. Perkara kedua yang dia bahas adalah kedudukan musyabbah dan musyabbah bih. Kalau kita guna kaf masalan, kaf Zaidun kal asadi, maka hak duduk selepas dia nya adalah apa? Musyabbah bih. Sebelum dia adalah tapi kalau guna ka'anna, apa? Selepas dia tu musyabbah. Baru lepas pada tu musyabbah bih. Itu beza dua perkara yang ditambah dalam ada tu tashbih. Adapun wajhus syabah, dia diguna lebih luas daripada ada tu tashbih. Lebih-lebih lagi dalam bab apa? Majaz murakkab. Jadi kita akan ada tiga perkara. Musyabbah, boleh? Kita akan ada musyabbah bih. Lepas tu kita ada wajhus syabah. Jadi dalam majaz isti'arah mufrad, tak kira lah buat gila sini nak himpun ke tiga-tiga ni, cara ulama mantik buat kalau dia nak himpun ke tiga-tiga. Lebih-lebih lagi sadatul aqrad dia buat lagu ni. Yang ni kalau dia nak cerita benda tu lah, benda sama dia buat lagu ni. Mufrad, muta'addid, murakkab. Yakni tengok balik cara dia dah. Musyabbah ini dia boleh jadi dalam bentuk apa? Mufrad, boleh jadi dalam bentuk muta'addid, boleh jadi dalam bentuk murakkab. Tak ada bih. Musyabbah bih pun sama. Musyabbah bih boleh mari dalam bentuk mufrad, boleh mari dalam bentuk muta'addid, boleh mari dalam bentuk murakkab. Wajhus syabah pun sama, boleh mari dalam bentuk mufrad, boleh mari dalam bentuk muta'addid, boleh mari dalam bentuk murakkab. Faham gambar ni? Boleh dah? Baik. Ini dalam masalah apa ni? Majaz isti'arah al-mufrad. Adapun dalam masalah, dalam cerita berkaitan dengan apa? Majaz al-isti'arah. Bukan semua majaz murakkab. Majaz murakkab ada dua. Yang alaqah dia musyabahah, kita panggil isti'arah tamsiliyah. Yang bukan alaqah musyabahah, tak ada kaitan dalam ni. Kita duk kecek, ingat kita lah ni duk kecek pasal majaz murakkab alaqatuhu al-musyabahah. Kita tak masuk lagi alaqatuhu ghairul musyabahah. Jelas? Jadi majaz isti'arah al-murakkab, ingat anda sebut tadi, hak ni sifat kepada bukan isti'arah. Boleh? Dia juga kita kena mulahazah tiga perkara. Musyabbah bih, dan juga apa? Dan juga wajhus syabah. Jelas? Jadi dia akan ada apa? Berapa surah? Adakah dia boleh tiga-tiga? Tak. Dia hanya boleh satu benda sahaja. Yang ni dia duduk dalam satu surah sahaja. Musyabbah ke, musyabbah bih ke, wajhus syabah ke, dia hanya duduk dalam surah
murakkab. Faham? Dia hanya duduk dalam surah murakkab. Jadi majaz isti'arah murakkab yang kita panggil dia dengan isti'arah apa? Sini kita panggil tamsiliyah ni, musyabbah dia kena murakkab. Dan kita dah maklum murakkab dalam musyabbah adalah murakkab isnadi. Musyabbah bih pun kena murakkab, sama seperti mana musyabbah, yakni murakkab itu adalah isnadi. Wajhu syabah juga murakkab. Sini tempat masalah. Ulama guna istilah murakkab. Dalam keadaan dia guna musyabbah dan musyabbah bih dalam isti'arah tamsiliyah dengan nama murakkab, dan dia maknakan murakkab tu dengan murakkab isnadi. Adakah makna murakkab wajhu syabah itu sama seperti mana murakkab musyabbah dan musyabbah bih? Tak sama. Faham tu? Cuma untuk kita himpunkan masalah ustaz lah, kita kena nampak musyabbah bih dan wajhu syabah semuanya duduk dalam bentuk murakkab. Baru kita terai pula apa makna murakkab. Faham tak Ustaz Hakim? Ustaz Muhammad? Faham? Ni kena nampak ni, majaz isti'arah mufrad. Faham tak? Jadi kalau majaz mufrad, yakni isti'arah mufrad dulu, musyabbah bih dia boleh jadi tiga keadaan. Musyabbah dia pun boleh jadi tiga keadaan. Wajh syabah pun boleh jadi tiga keadaan. Sudah tentu. Okay, kalau kita tengok ada surah serupa sini dengan sini, mana serupa? Mana serupa? Ketika murakkab. Tengok balik. Ni majaz mufrad, majaz isti'arah mufrad. Tengok balik dah. Musyabbah yang murakkab, musyabbah bih yang murakkab, wajhu syabah yang murakkab. Tapi dia ni apa? Majaz isti'arah mufrad. Sini pula musyabbah bih murakkab, musyabbah murakkab, musyabbah bih murakkab, wajhu syabah murakkab. Sama ke hak tadi nak sebut? Sama. Cuma sini ialah majaz isti'arah murakkab. Maka pihak sini surah yang ada atas ni tak dipaham, tak sama dengan bawah ni. Jelas tak? Nampak tak? Taklah misal tak ada lagi, cuma nak suruh nampak bentuk dia tu dulu. Amin faham? Nampak ke ni? Nampak kemurakkaban dia tu. Tulis dulu ni. Baru kita masuk masalah dan apa yang musannif nak sebut ke. Faham? Lama ni kan apa? Nah, ni kita maknanya yang dia faham banyak gitulah. Gitulah dulu kan. Nah, Allah ni tak boleh dah. Kita tahap syarah ni kita kena kira molek.
Apa Apa nak suka? Mana betul? Berat dah ustaz ni betul. Mana ni? Ni peh ada ni. Dah nampak dah bentuk dia dah. Dah kedok kita nak tengok ni peh. Insya-Allah lah. Dah. Kalau tak ada kita sambung esok pula. Apa? Baik. Sekarang ni ana cuba nak ajar cara kita berfikir di dalam isti'arah tamthiliyah. Dan benda ni sangat bermanfaat hatta dalam kitab-kitab besar. Boleh? Jadi bila tilik kepada manfaat dia yang luas, walaupun dia kena fikir sikit, bagi ana penting untuk ana sebut salah. Boleh tak lah? Nak buat salah misal boleh? Gini contoh, anda bagi contoh dah. Maka ni ada berapa? Soalan anak, maka ada berapa? Ada berapa maka? 4. Sah? Baik. Adakah dia berbilang-bilang? Naam. Dia berbilang-bilang. 1, 2, 3, 4. Maka dia tu tadi berbilang-bilang. Sah? Baik. Soalan dia, adakah semua benda yang berbilang-bilang ni kita akan sentiasa nampak dia dengan berbilang-bilang? Teka. Ketika antum sebut, ana tanya tadi, ada berapa ni? 4. Awak nampak dengan berbilang-bilang ke satu surah saja dari kepala? Awak nampak hanya satu surah. Awak nampak ialah 4. Awak bukan nampak satu. Tidak gitu? Yang awak nampak dari kepala ke apa? 4 ke satu tambah satu tambah satu tambah satu? 4. Sah? Kau tak sah? Betul tak? Jadi surah zihniyah ada berapa? Ada saja. Awak nampak 4. Jadi kata, awak tak nampak so gini. Awak nampak 4 yang terbit daripada so. Jadi kata. Jadi bahasa ni, adakah semua yang berbilang pada luar fikiran kita akan sentiasa nampak benda tu dengan satu? Tak? Contoh nak tanya. Anak surah gini pula. Insya-Allah senang. Mana lubang dia? Dia takut kena jubah ni tak tangga ni, walaupun dia tu bukan permanent. Kalau kena baju, ujarribu kathiran, kena lengnya di sini. Tengok balik. Ketika dia duduk gini, awak nampak dia maka yang awak nampak dia tu, kalau kasi sakut kan, jangan ambil maka. Awak akan ambil so ke? Awak akan ambil so gani. So gani sah? Baik, awak nampak dia sebagai 4 ke? Awak nampak dia sebagai satu? Kalau awak dua-dua tu tak salah tu. Kalau awak nampak sebagai 4, itu maknanya surah zihniyah hanya ada satu. Yang ni nampak 4. Kalau nampak satu, batulah orang tu pergi koyok dari kedai tu digamit sah. Sebab dia hanya faham so. Jadi surah zihniyah ada berapa? So juga, tapi satu yang satu. Hak tadi satu yang 4. Faham ni? Tapi boleh tak anak nak tengok 4 ini dengan surah yang berbila-bila dalam akal anak? Boleh? Jadi anak tak akan nampak sebagai 4, anak akan nampak satu. Jadi ada berapa surah dalam akal? Ada 4. Faham tak? Faham ni? Jelas tak Ustaz lah? Ada berapa surah satu? Surah satu tadi kita nampak so ni ada 4. Tapi 4 tu berapa surah dalam akal? So.
Tak faham kurang lagi dah. Faham tak? Ustaz Kamil? Anda tanya soal lagi ni pula. Biasa tengok tu okey je ni, okey jaga kesihatan dia makan. Okey jaga kesihatan ke dia ke buah, lepas tu tepung tak ada dah. Dada ayam, sayur, air diletak dalam blender, dia pun blend. Sah? Ketika selepas dia blender tu, kita nampak lagi tak setiap benda-benda yang dia campur tadi? Dia ada tak? Ada. Ketika sebelum dia blender, surah tu tadi yang kita nampak pada ni, kita kena ingat cara kita berfikir Ustaz Allah ada dua, pada kharij dan pada zihin. Pada kharij dan pada zihin. Pada kharij tu satu, yang ni pada kharij ni kharijuz zihni, yang ni hak kita tengok ni reality, nafsul amri. Kharij ni adalah pada reality. Bila anda tengok Anwar masalah, anda tengok Anwar, anda tengok dia sebagai seorang yang memakai kopiah, baju dan seluar. Anda nampak surah zihniyah tu berapa? Satu sahaja. Yang hakikatnya sebenar Anwar tu sendiri terdiri daripada beberapa benda. Ada piah, ada dia, ada baju, ada seluar. Terkait gitu. Tapi anda hanya nampak dia sebagai satu. Jadi dia walaupun berbilang, oleh kerana dia mutalasiqah, maksudnya akan guna mana lafaz? Mutalasiqah, muntazi'ah min iddati umurin, bawah tu dia akan guna apa? Mana lakar kau? Mana dia? Talasaqat. Nampak? Oleh kerana mutalasiqah dia tak dibai. Talasaqah, mutalasiqah, yakni duduk sekali macam ni. Duduk sekali lagu ni. Bila duduk, dia bukan ibrah dengan rapat. Ibrah dia bukan dengan rapat. Kan tak? Contoh hana buat gini. Antara apa? Antara cerita dalam Burdah kan? Strategi perang yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Burdah Imam Busiri diceritakan adalah apa? Bentuk khumasi. Strategi perang. Bukan nak suruh perang ni. Moga Allah Ta'ala selamatkan saudara-saudara kita belakang. Kita nampak berapa ni? Kita boleh nampak sebagai satu, kita boleh nampak sebagai lima. Betul tak? Kerana ada 1, 2, 3, 4, 5 noktah. Tapi boleh tak kita nak nampak dalam akal kita dengan satu? Boleh? Tidak gitu? Bukankah benar ni kalau contoh ni anggota perang kan? Bukankah kita akan panggil dia hanya satu pasukan berperang? So tidak kan? Nampak tak? Jadi oleh kerana perkara muta'addid, berbilang-bilang. Berbilang tak dia? Berbilang 1, 2, 3, 4, 5. Yang dia tu duduk sekali. Ingat, sekali ni tak semesti rapat gini. Faham tu? Bukan kata lagi dapat gini. Tak. Macam meja ni, kalau kira sebenar muta'addid ke tak meja ni? Meja ni muta'addid kerana ada papai atas, papai bawah, ada sorok. Tidak kan gitu? Tapi oleh kerana dia talasaqat, benda muta'addid bila dia talasaqat, yakni mutalasiqah, dia akan jadi apa? Menyebabkan kita boleh tengok dengan dua pandangan. Kita boleh tengok dengan benda surah wahidah, maka kita akan nampak papai so, ni so, kita akan nampak so. Boleh. Mungkin kita tak nampak sangat, kita ni bukan tukar kayu, tapi tukar kayu dia akan nampak setiap juzuk tu tadi. Dia boleh tengok. Faham tak tu? Yalah tak? Dalil kita boleh rasa kadang-kadang kan? Kita masak kan? Kita boleh rasa tak? Oh ni lebih carrot ni. Ada tak carrot dalam tu kadang-kadang? Hacul bu dah. Kalau kita nak buat tubik surah carrot tu, tak boleh. Tidak kayak gitu? Tapi kita rasa tak? Makna tu kita faham benda tu. Kita boleh tengok dia dengan beberapa pandangan. Nak cerita ni kena faham balik. Nak beza muta'addid, murakkab, mufrad yang dilihat pada kharij dan pada zihin. Sebab musannif dia sebut surah zihniyah. Dalam keadaan kena ada beza surah zihniyah dengan surah kharijiyah. Hak kita cepat tengoknya surah zihniyah ke kharijiyah? Kharijiyah sebab kita tengok, kita melihat. Jadi lazim kedak benda yang berbilang di luar, dia berbilang di dalam. Ya, ni bukti dia.
Faham tak? Nampak tak? Jadi hak mana musannif nak? Tu. Fi dhihni ke, fil khariji ke? Nampak tak? Gitu. Jelas tak? Dan musannif isyaratkan sana kena esok ni. Ana kena terik esok. Tabaan. Musannif kata sini kan, tengok. Wal muraduhuna, dan bermula murad. Okey, tadi musannif kata tashbih mutlaqan, sah? Dan kita tak takrir dah bahawasanya mutlaqan di sini murad dia apa? Yakni sama ada wajah syabah dia dalam bentuk murakkab ataupun bukan murakkab. Yakni gapo maksud bukan murakkab? Mufrad atau muta'addid. Jelas? Jelas tak? Sekarang ni musannif nak menyatakan apakah murad dengan tamsil yang sebenarnya dia tu tadi adalah tasbih yang sama ada wajh syabahnya murakkab atau tidak? Boleh? Di dalam masalah ni, yakni di dalam masalah majaz murakkab, isti'arah, majaz isti'arah murakkab. Jelas? Gapo wajah syabah yang kita nak tu? Wal muradu huna, yakni dan bermula yang dikehendaki di sini mana? Fil isti'arati at-tamsiliyati. Betul tak? Fil isti'arati at-tamsiliyati. Tulis itu, tulis molek. Al-isti'arah at-tamsiliyah ataupun kita panggil juga apa? Al-majazu al-murakkabu alladhi alaqatuhu al-musyabahah. Murad di sini ialah apa? Ma kana wajhu syabahi fihi, perkara yang adalah ia perkara itu kena kepada apa? Kena kepada isti'arah tamsiliyah dan majaz murakkab alladhi alaqatuhu musyabahah. Dah lah. Ada tu. Wajhu syabahi fihi, perkara yang bermula wajah syabah padanya, pada perkara itu, ialah apa? Hayatan, satu keadaan, satu surah. Hay'ah ni makna surah. Surah mana? Surah yang muntaza'ah, yang terbit surah itu min iddati umurin, daripada beberapa perkara. Jadi nak tanya, surah tu tadi muta'addid ke tak? Situ salah dia. Kerana dia kata surah tu tadi terbit daripada iddati umurin. Faham tak? Surah itu ada satu ataupun muta'addid. Jelas tak? Sebab tu kena beza di antara muta'addid fil khariji, murakkab dan mufrad fil khariji, dengan apa? Muta'addid mufrad dan murakkab fil dhihni. Faham? Nampak? Gapo yang anda cuba buat sekarang ni adalah kita kena beza. We dapat je lah. Kalau antum faham ni, antum faham 2-3 fan. Kunci untuk masuk 2-3 fan. Faham tak tu? 2-3 ilmu. Kalau faham masalah muta'addid. Lebih-lebih lagi gapo? Balaghah. Sebab kita guna benda ni. Boleh tak? Lebih-lebih lagi hikmah. Kalau antum belajar dalam makulat, bila masuk tinggi kita akan belajar apa? Masalah apa? Ukul asyarah. Kita akan masuk dalam apa? Makulat yang berkait dengan falasifah. Dia akan kait dengan ukul asyarah. Falasifah kata ukul ni ada 10. Kita tahu akal-akal lah. Tapi dia kata ukul ni ada 10. Tu. Faham tak? Gitu. Boleh tak Ustaz Wah? Tabaan perlu kepada masa dan perjalanan yang tak berhenti. Kalau tak istiqamah, khalas, dia akan berhenti setakat tu je lah. Setakat mana kita boleh pergi dan setakat mana kita kasih kepada ilmu. Dia bukan setakat kita pergi saja. Contoh kita ngaji siapa kepada kitab ni, kita pergi sampai sini dah, tapi ilmu tu kita tak merajaah, maka dia akan kohkure. Dia bukan setakat kita pergi. Contoh, mengaji dah Alkitab sebawah. Ibrahnya bukan situ saja. Ibrahnya dia mau ngaji kitab sebawah, dia mau merajaah kitab sebawah, dia mau ulai dan ulai. Itu tanda kamu dapat kitab si bawah. Wa illa supaya dengan orang ngaji jurmiyah. Faham? Tak ada beza tidak? Jelas tak? Habis. Tu dia kata hayatan
muntaza'atan min iddati umurin. Fa innal isti'aratal murakkabata at-tamsiliyata, maka sungguhnya isti'arah murakkabah tamsiliyah boleh, yajibu an yakuna wajhu syabahi, mestilah bahawasanya wajhu syabah itu boleh, wajhu syabah fiha, padanya, pada mana? Pada isti'arah tamsiliyah tadi tu, muntaza'atan min muta'addidin, terbit ia ada tu hayatan, ma'lish ayyakuna, betul kan? Ayyakuna wajhu syabahi fiha, bahwasanya adalah wajhu syabah fiha, pada isti'arah murakkabah tamsiliyah tu tadi, hayatan ay suratan, surah yang muntaza'ah min muta'addidin, daripada beberapa perkara. Jadi ustazlah, zahir ibarat al-imam ni tadi dia akan kata apa? Kita akan nampak dia tadi adalah apa? Satu surah, sebab dia guna mufrad. Satu surah yang apa? Terbit daripada muta'addid. Faham tak? Hak kita nak hanyalah satu surah, tapi dia terbit daripada muta'addid. Situ kena faham balik. Jelas tak salah? Salah tak faham? Kurang. Yang kita faham pada akal kita hanyalah satu. Faham tak? Tapi dia terbit daripada beberapa perkara. Seumpama kita kata, kemah molek demo. Kemas molek. Kemas tu terbit daripada apa? Terbit daripada seorang yang memakai baju, yang memakai seluar, pakai kopiah, pakai minyak bau, pakai gitu, pakai gini, muta'addid tak? Muta'addid. Tapi kita faham apa? Ya. Kita faham apa? Surah tu tadi dia beri pung beri pom, dia jadi kemas. Hak kita faham tu ya. Faham tak? Kita faham belakang dah benda ni. Cuma kita nak menentukan hak mana sah ni, hak mana sah ni ya. Kena mikir sikit. Dia benda ni tak tergolong dalam kategori berat fikir. Kalau tak fikir tu maknanya dia malas fikir dah tu. Dia bukan masalah berat fikir. Faham tak? Ustaz sedap menghukum. Tak, kita bukan menghukum. Pasal memang mudah sungguh. Mudah di sisi ustaz. Tak, ulama kata mudah. Mudah di sisi dia. Ada. Malah gitu kan lah. Benda senang baik. Boleh ke baik? Kau tak boleh? Sami? Malish. Salah? InsyaAllah doakan boleh ke apa? Boleh anak tolong tegah ni. Sebab anak nampak benda ni sangat membantu. Kalau ada rezeki kata, ada peluang kosong masa malam ni, kita buat buat dalam bentuk gambar, susun molek. Tak? Ambil gambar Ustaz Ipai bagi Ustaz Ami, tala soqat. Kena ready nya duduk lagi rumah malam ni. Malam ni kita ini rabu malam ni free malam ni. Ustaz Ramai molek kau kalau mari kita. Boleh Ustaz Ramai tolong boleh? Boleh tak? Habis tak kata. Wa kadza yajibu an yakuna tarafaha hay'ataini muntaza'ataini min majmu'i asya'a tadammat wa talasaqat hatta sarat syai'an wahida. Nampak? Fayushabbahu ihdal hay'ataini almuntaza'ataini bil ukhra biddi'a'i anna suratal mushabbahi bihi min jinsi surati al mushabbahi biha fayatlaqu 'ala surati ay al hay'ah al mushabbahi al lafdhu adall 'ala surati. Insyaallah kita sama Isa. Boleh faham? Nampak tak? Nampak dah murakkab dia tu surah lagu mana? Tu baik. Jelas benar? Wallahu a'lam. Safi? Macam tak berminat untuk tahu. Ngaji ni kena ada minat lah. Ngaji kena ada minat. Kalau tak ada minat pun kena buat minat supaya lahir minat tu tadi. Kalau kita tak buat minat, tak latih buat minat, dia jadi apa? Tak minat. Kekal dengan tak minat, takut-takut kita jadi termasuk golongan orang yang mengabaikan ilmu. Waliyahzubillah min zalik.
Dan kita tengok kerosakan dunia ni berlaku dengan sebab mengabaikan ilmu banyak mana? So? Ha? Ingat dah nak sebut mari, adallu dalilin ala kamali akli rijali al-i'tina'u bil ilmi. Mari nak sebut sah? Hari ni sebut bila? Bagi tadi. Ha tu. Adallu dalilin ala kamali akli rijal al-i'tina'u bil ilmi. Ingatlah tu. Kalau tidak, mana tak sempurna mana akal dia. Buat endah tak endah. Kalau orang tena tu tak boleh nak buat jadi bini. Kalau orang jatuh lagu tu tak boleh buat jadi suami. Tak ada iktina' dengan ilmu. Kalau betul kita nak duduk lama dalam ilmu, pilihlah orang yang ada benda ni. Iktina' bil ilmi. Kalau takdir dia tu tak berminat dengan ilmu sekalipun, boleh. Dia akan lahir ke orang yang minat lagu tu. Tengok mak Imam Bukhari. Sebab tu orang kita bakal jadi mak ayah lah. Hak mana tak seni nikah tu biarlah. Hak mana ada rasa nak nikah tu, kena baca kisah-kisah lagu mana ibu ulama jaga ulama. Bukan baca kisah ulama saja, baca kisah ibu ulama jaga ulama. Dan jaga sangat kitab kitab gitu ada. Malik dihimpun ke kisah-kisah lagu tu. Ustaz fahami? Kena buat Ustaz fahami. Walaupun kecil. Tengok lagu mana ke hak kisah masyhur Imam Syafi'i ada cerita. Imam Bukhari ada cerita, Imam Muslim ada cerita, Al-Imam kepada ibu kepada Imam Abdul Qahir Abdul Qadir Al-Jailani ada cerita. Tengok lagu mana dia tarbiyah anak-anak dia. Kena tahu benda gitu. Wallahu a'lam. 5 minit.